أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran pada Allah. Kita adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah. Dan juga kita akur dengan hati yang penuh tawadhu' ataupun kita akur dengan hati yang penuh serendah-rendahnya. Bahawasanya kesemuanya kita adalah hamba yang banyaknya lupa pada Sang Pencipta Rabbul Izzah, Rabbul Jalal Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian rupa muamalah, walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu serba banyak kekurangan, masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah. Bukan sahaja diizinkan oleh Allah untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala begitu kasih kepada kita sehingga saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di dalam rumahnya dan sekaligus berada min riyadil jannah, berada di dalam tamanan syurga. Moga-moga amal yang sebegini diistiqamahkan oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dibukakan jalan oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga amal yang sebegini kita sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kesemuanya kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan melakukan amal sebegini, ataupun moga-moga kesemuanya kita dirizqikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih lagi kita muzakarah kitab yang berjudul ataupun kitab yang bertajuk Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Dan alhamdulillah masih lagi kita muzakarah mengenai pembahasan sifatul mahmudah ataupun amalan batiniyah ataupun juga disebut sebagai aqabah. Kesimpulan bagi muzakarah kita adalah mengenai bagaimana hubungan ketaatan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun bagaimana hubungan kebaikan melalui hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah, dan telah pun kita habis bahas mengenai hubungan taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, di antara salah seorang tokoh tabi'in, Sayyidina Maimun bin Mihran rahimahullahu taala. Tabi'in adalah generasi yang tak sempat dengan sezaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka adalah generasi yang telah mencedak ilmu dengan sahabat, yang mana sahabat ini telah mengambil ilmu direct ataupun depan mata ataupun sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama tabi'in yang masyhur adalah Sayyidina Maimun bin Mihran rahimahullahu taala. Sayyidina Maimun bin Mihran rahimahullahu taala mengatakan, selama mana seorang itu dalam keadaan sentiasa mengharap pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dalam keadaan melakukan amal ataupun disibukkan dalam keadaan melakukan amal kebaikan, maka selama itulah dia berada di dalam kebaikan
dan selama dia berada dalam kebaikan tersebut mengharapkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk sentiasa kita harap pengampunan pada Allah Ta'ala, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kekuatan dan bimbing kita untuk memperbanyakkan amal kebaikan pada Allah. Amin. Seorang tabi'in, salah seorang ulama tabi'in lain adalah Sayyidina Harim bin Hayyan rahimahullah ta'ala. Sayyidina Harim bin Hayyan rahimahullah ta'ala bermunajah pada Allah ataupun berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan sakit nak menemui ajal kematian. Maka Sayyidina Harim bin Hayyan rahimahullah ta'ala mengatakan, ya Allah, kau telah takdirkan padaku, ya Allah, kau telah berikan sakit pada aku, ya Allah. Ya Allah, sakit yang telah aku alami, ya Allah, telah ditakdirkan oleh Engkau, ya Allah, telah menyebabkan aku berkurang amal, ya Allah. Ya Allah, sekiranya beginilah keadaan aku dalam keadaan sakit dan aku kurang amal padamu, ya Allah, aku lebih rela, ya Allah, sekiranya Engkau pertemukan aku dengan ajal kematian, ya Allah. Kerana aku tak sanggup, ya Allah, di dunia ini aku kurang amal padamu, ya Allah. Tak ada nilai kehidupan aku, ya Allah. Tak ada pengertian ke dalam kehidupan aku, ya Allah. Tak ada makna dalam kehidupan aku, ya Allah. Sekiranya dalam kehidupan dunia aku ni, aku kurang amal padamu, ya Allah. Sekiranya beginilah kehidupan aku, ya Allah, kau sakitkan dan aku kurang amal, segerakanlah pertemuan ajal kematian padaku, ya Allah. Selang beberapa saat setelah doa ataupun munajah Sayyidina Harim bin Hayyan rahimahullah, maka diqabul oleh Allah atau dimustajab oleh Allah. Akhirnya Sayyidina Harim bin Hayyan rahimahullah ta'ala menemui ajal kematian. Sebenarnya ini kita nak kehidupan kita bagaimana dalam keadaan sentiasa dibantu oleh Allah, sentiasa dibimbing oleh Allah untuk memperbanyakkan amal, sehingga orang yang dibantu oleh Allah untuk memperbanyakkan amal atau disibukkan untuk beramal, maka dia tak ada masa, dia tak ada waktu untuk ingkar dan maksiat pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa sibukkan kita dengan amal-amal diridai oleh Allah, sehingga tak ada ruang, tak ada masa, tak ada saat, tak ada minit, tak ada jam untuk kita ingkar dan maksiat kepada Allah. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah khaufillahi ta'ala, menanamkan perasaan hati takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syekh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, sekiranya ataupun kalaulah ketika aku lahir boleh diberikan pilihan nak lahir sebagai seekor anjing, mati sebagai seekor anjing, kemudian di akhirat tak ada penghisapan, lebih aku gemari atau lebih aku sukai daripada aku lahir sebagai manusia, kemudian aku mati sebagai manusia, di akhirat akan ku hadap di hadapan Allah Ta'ala, maka ini lebih aku tak sukai. Kerana kedudukan hati Al-Imam Syekh Fudail ibn Iyad yang begitu takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syekh Fudail ibn Iyad mengatakan, lebih aku suka aku lahir sebagai seekor anjing, mati pun sebagai seekor anjing, di akhirat tak ada pertemuan atau penghisapan aku di hadapan Allah Ta'ala. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati-hati kita, tidak ada selain ketakutan, hanya kepada Allah. Amin. Amin. Di antara jangan ada ketakutan yang penyakit yang tengah duk tular sekarang tu. Jangan takut. Hanya tanamkan hati takut kepada Allah, nanti Allah akan jaga kita. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abu Nu'aim karang kitab daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada kalangan lelaki yang awal pertama kali masuk Islam, dan terakhir ditulis oleh Syekh Abu Nu'aim mengenai biodata ataupun sejarah ataupun kisah sezaman dengan pengarang kitab atau Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Ada lebih kurang 800 lebih, hampir 1000 mengisahkan mengenai kisah salafun salih, begitu juga sahabat, begitu juga tabi'in, begitu juga tabi'ut tabi'in.
Ada generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan sezaman dengan pengarang kitab. Dikisahkan mengenai kisah Sayyidina Safina Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Sayyidina Safinah diriwayatkan 3, ada riwayat. Pertama, Sayyidina Safinah radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa aku diberikan Maula Rasulullah? Kerana awalnya aku adalah tawanan orang kafir. Kemudian Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dan telah membeliku. Dan sebelum Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beli aku, maka sebelum tu Ummu Salamah cakap pada aku, "Wahai Safinah, aku tu nak bebaskan engkau daripada cengkraman orang kafir. Dan aku akan beli engkau dengan anggaran harga yang agak lumayan mahal. Aku akan beli engkau dan aku akan bebaskan engkau. Tapi dengan syarat engkau kena khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau kena bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau kena khidmat pada baginda. Baru akan ku bebaskan engkau." Maka Safinah mengatakan, dia Ummul Mukminin Ummu Salamah, wahai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah, inilah sebenarnya cita-citaku. Kalau boleh aku nak mati dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku suka kalau engkau bebaskan aku, dan aku tukang khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun aku tukang kuli pada baginda. Oh, lagi aku suka kalau macam tu. Dah, segera bebaskan aku, beli aku. Maka Sayyidina Safinah mengatakan, ini lelaki, walaupun Safinah kalau nama macam perempuan kan. Ini lelaki ni, lelaki. Nah, Safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, orang tanya pada Safinah, "Wahai Safinah, kenapa nama kamu Safinah?" Apa makna Safinah? Safinah tu bahtera, bahtera besar. Bahtera itulah Safinah. Maka orang tanya, "Kenapa nama kamu Safinah?" Maka Safinah bagi tahu, pernah satu ketika saya pegang rida atau syar. Rida ada kain orang pakai tu kan. Biasa tengok ada kan orang pakai kan. Nah, saya tu tengah pakai syar atau rida. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik saya punya rida ataupun syar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bentangkan. Dan Nabi cakap, "Wahai sahabat, kamu yang pegang barang berat-berat, barang kamu semua letak dalam kain, atas kain Safinah ni." Kemudian setelah diletak oleh sahabat, maka Nabi SAW ikat dan Nabi letakkan pada bahuku. Dan Nabi kata, "Safinah, tolong bawa." Nah, sejak itulah namaku dipanggil Safinah, bahtera. Kerana aku membawa barang yang banyak. Biasa kan kapal bawa barang kan. Ini aku bawa barang. Zaman tu tak ada aeroplane lah, kapal. Kan port masuk barang kan. Nah, maka aku dipanggil bahtera sejak tu. Sebab aku bawa barang yang begitu berat. Dan aku sangka seolah-olah aku bawa ni macam satu ekor unta. Punya berat dia ni. Kalaulah diberikan barang yang begitu banyak, seumpama macam 6 ekor unta, sekalipun aku akan bawa. Kerana itu atas perintah atau arahan Nabi SAW. Mesti aku bawa punya nanti. Riwayat yang ketiga. Safinah beritahu, pernah satu ketika Nabi SAW, riwayat yang ketiga, Nabi SAW mengutuskan aku untuk pergi pada satu tempat. Maka aku tu naik sampan kecil. Kemudian sampan tu pecah. Kemudian aku tu sempat pegang satu papan yang kecil. Akhirnya dia terdampar aku di tepi sungai. Di tepi laut. Kemudian ketika aku ada di tepi laut, aku tu fikir macam mana ni, aku nak pergi mana ni. Kemudian datang Abul Harith. Apa makna Abul Harith? Singa. Singa mendekati aku. Maka aku fikir, apa aku nak buat ni singa? Maka aku bagi tahu pada dia, "Ya Abul Harith, wahai singa, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni adalah sahabat yang khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka singa tu mengangguk-anggukkan kepala, seolah-olah memberi isyarat, "Aku tahu tak duk ajak aku lah. Aku tahu tak duk abang lah." Kemudian singa, dia ambil kuku dia atau tangan di depan tu, ditunjuk dekat bahu dia. "Ikut aku, ikut aku." Dan aku ikut di belakangnya. Akhirnya aku menemui jalan keluar. Dan aku riwayatkan cerita ni pada semua. Akhirnya dia berikan aku jalan keluar. Akhirnya singa tu berikan satu ngauman. Yang mana ngauman tu seolah-olah bagi tahu, "InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi." Ngauman seolah-olah bagi tahu, "InsyaAllah kalau ada rezeki jumpa lagi." Nah, tu jangan takut pada makhluk tu, jangan.
Orang yang hanya menanamkan hati takut hanya pada Allah SWT, maka urusan dunia dan akhirat akan diuruskan oleh Allah Ta'ala. Maka hati yang hanya takut pada Allah, sehingga singa yang perlu umum manusia takut tu takkan jadi takut. Dan kerana singa yang menakutkan itu jadi jalan keluar bagi dia. Allah. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga pada dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang kena, jangan kita kata ini kurang takut pada Allah ni. Tak. Mungkin Allah nak gugur dosa dia kan. Mungkin dosa kita cara lain pula Allah gugur. Wallahu a'lam. Yang ketiga adalah perihal zuhud fi dunia. Imam tadi doa. Imam sebut, ya Allah, pelihara kami daripada wahan. Tak tahulah Imam Wuhan ke Wahan, saya tak tahu. Wahan betul lah? Wahan. Mana Wuhan? Wuhan lain lah. Kalau trip ke Wuhan free pun kita tak pergi kot. Apa mana Wuhan? Wuhan adalah hubbud dunia wa karahul maut. Betul? Itu maksud Imam tadi. Ya Allah, pelihara hati kami daripada Wuhan, ya Allah. Apa makna Wuhan tu? Hubbud dunia wa karahatul maut. Hati yang cinta pada dunia dan takut mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis ini. Nabi sebut hadis ini ketika Nabi sallallahu hadis yang sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan satu piring. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti datang umat akhir zaman, kita maksud dia, nanti datang umat akhir zaman diletakkan seperti piring kecil dan diletakkan sedikit makan. Letakkan piring dan sedikit makan. Dan kelilingnya adalah orang yang kebulu, maksudnya orang yang tak cukup makan. Maka mereka akan ambil makan tu dalam keadaan gelojoh. Mereka akan tarik makan tu dalam keadaan gelojoh. Begitulah ketika itu umat Islam akan ditindas. Ataupun umat Islam akan ditindas ataupun akan dalam keadaan diserang. Dalam keadaan kiri, kanan, depan, belakang akan diserang. Dan ketika itu Islam tak akan ada kekuatan. Ketika itu Islam tak akan ada kekuatan. Zaman bila? Nah, zaman sekarang ni. Ketika itu Islam tak akan ada kekuatan. Sahabat tanya, apakah bilangan kami ketika itu sedikit? Tak. Bilangan kamu banyak. Sekarang bilangan kita banyak. Tetapi ketika itu adalah hanya seperti buih-buih di lautan saja. Bilangan banyak tapi manfaat tu tak ada. Disebabkan apa? Disebabkan hubbud dunia, hati yang cinta pada dunia, wa karahatul maut, takut pada mati. Moga Allah SWT pelihara dua ini pada hati kita. Amin. Nah, kata ulama, disebabkan orang yang ada cinta pada dunia itu menyebabkan dia akan ada timbul perasaan takut mati. Dan ciri-ciri zuhud adalah hati yang lebih cenderung pada kematian. Hati yang lebih gemar cinta pada akhirat. Hati yang lebih suka pada kematian. Nak tahu tingkatan hati dah sampai pada makam kedudukan zuhud ataupun tak, hati tu tak sabar-sabar nak mati. Iyalah tu. Maka di sini Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah sebut dalam kitab Al-Hikam. Sengaja Allah Ta'ala membuat urusan dunia kamu serabut supaya hati kamu mati selera terhadap dunia. Sengaja Allah membuat urusan dunia kamu serabut, serba tak kena, supaya hati kamu tak ada selera terhadap dunia. Hati kamu dah mati daripada suka terhadap dunia, maka hati kamu akan menyampah terhadap dunia dan lebih memudahkan hati kamu suka pada akhirat. Maka tuan-tuan tu perlu renung betul-betul hidup. Kalau serabut itu tak kena, ini tak kena, masalah isteri, masalah di tempat kerja, masalah kawan, masalah family, tuan-tuan duduk seorang-seorang renung betul. Kenapa Allah buat hidup saya macam ni? Tak lain tak bukan supaya hati kosong daripada dunia, hanya diletakkan Allah dan akhirat dalam hati. Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala di antara sahabat yang mahir melantunkan bait syair. Sayyidina Abdullah bin Rawaha satu hari tengah naik kuda. Di belakangnya adalah anak asuhannya. Sayyidina Abdullah bin Rawaha melantunkan bait syair yang berbunyi. Saya tak bagi bunyi lah. Saya bagi terjemahnya. Sayyidina Abdullah bin Rawaha mengatakan, ya Allah,
bisnes saya ni baru saya tinggal ya Allah. Baru kejap ni saya tinggal. Dan saya nak menuju padamu ya Allah. Bisnes yang saya tinggal ini ya Allah baru tengah berkembang. Baru tengah maju. Baru orang kenal. Baru duit tengah masuk banyak. Tapi saya tinggalkan segala-galanya ya Allah. Saya pergi padamu ya Allah. Untuk syahid ya Allah. Untuk mati ya Allah. Terimalah hamba-Mu ini ya Allah. Kita banyak fikir tau nak mati kalau macam ni. Bisnes baru orang kenal. Baru orang kenal produk kita atau bisnes kita. Wallahu a'lam. Kemudian baru berkembang, baru maju, duit baru duk masuk banyak, kemudian nak pergi mana? Mati. Susah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Rawaha kata, ya Allah, bisnes saya ya Allah, siapa yang take over, saya serah padamu ya Allah. Saya pergi pada mati ya Allah. Pergi Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Anak asuhan di belakang nangis. Maka Sayyidina Abdullah bin Rawaha tepuk bahanya, nak, jangan nangis nak. Kalaulah sekiranya aku tu mati dalam medan peperangan syahid, nanti engkau tu ada orang sahabat yang bawa balik. Engkau jangan takut nak. Bila dah sampai, sahabat kata Abdullah bin Rawaha, jom santap daging dulu. Ni ada daging, kambing. Makan dulu, baik. Sayyidina Abdullah bin Rawaha baru nak makan kambing, datang seruan. Hayya ala jihad. Jom menuju pada medan peperangan jihad. Sayyidina Abdullah bin Rawaha pegang kambing, campak tepi je. Jom, bismillah, jihad. Ketika disafkan oleh sahabat, maka Sayyidina Khalid bin Al-Walid, ini satu orang panglima perang juga. Di antara Sayyidina Ali, sahabat yang lain, di antaranya adalah Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Perang tu Masya Allah. Susah nak galakkan. Mesti menang nanti kalau perang. Dan Sayyidina Khalid bin Al-Walid mengatakan, kenapa kalau aku perang tu mesti aku menang? Kerana ada helaian rambut Nabi SAW yang sentiasa aku bawa nanti ketika nak perang tu. Nah, kerana tu kekuatan aku tu lain macam nanti perang. Nah, Sayyidina Khalid bin Al-Walid kata, kita kena utuskan 2-3 sahabat nak kena pergi jumpa Nabi SAW kerana peralatan kita tak apa nak cukup dan bilangan kita tu kurang berbanding kaum musyrikin. Mereka lebih ramai dan peralatan mereka lagi lengkap. Kita kena utus 2-3 sahabat untuk Nabi SAW tambahkan lagi bilangan. Sayyidina Abdullah bin Rawaha kata, jangan. Kita bukan pengecut. Kita memang pergi untuk mati pun. Memang kita pergi untuk cita-cita kita. Iaitu cita-cita untuk mati, untuk syahid. Kenapa perlu kita minta tambah? Tak payah. Ini dah diutus oleh Nabi SAW. Bismillah, jalan. Ya, syahid dalam medan peperangan ni 4 orang. Maka datang Nabi SAW, selesai peperangan. Nabi mengatakan, aku menyaksikan Zaid telah syahid. Dan dia tengah berada di dalam istana syurganya. Aku telah menyaksikan Ja'far telah syahid. Dan dia tengah baring di atas katil syurga dia. Sahabat yang ketiga, aku juga saksikan dia telah syahid dan dia tengah menikmati kenikmatan dalam syurga. Ketika giliran Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Nabi SAW diam. Sahabat risau, kenapa Nabi diam ni? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sebentar. Wahai sahabat, aku menyaksikan Abdullah bin Rawaha telah syahid. Dan aku telah melihat Sayyidina Abdullah bin Rawaha telah menikmati syurga yang paling tertinggi, berbeza dengan 3 sahabat yang lain. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, kenapa Sayyidina Abdullah bin Rawaha dia itu nikmati syurga lebih tinggi berbanding 3 sahabat lain syahid ini? Kerana dia begitu ghairah, begitu tak sabar-sabar nak jumpa dengan Allah. Begitu Allah suka kepadanya dan Allah meletakkan tingkatan syurganya itu lebih tinggi berbanding 3 sahabat lainnya syahid. Kita kalau tak sabar-sabar nak jumpa orang kaya, belum tentu orang kaya nak jumpa kita. Kita suka nak jumpa seseorang yang kaya, belum tentu orang kaya itu juga suka nak jumpa kita. Orang yang ada pangkat, kita suka nak jumpa yang orang ada pangkat, belum tentu orang yang pangkat juga suka nak jumpa dengan kita kerana pakaian kita, kekurangan kita. Tapi Allah. Maka dalam hadis, Nabi SAW menyebut, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dia. Barang siapa benci bertemu dengan Allah, tak nak bertemu dengan Allah, Allah juga benci, tak nak jumpa dengan dia. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, ciri-ciri zuhud di dunia, zuhud terhadap dunia adalah hati lebih gemar terhadap akhirat ataupun hati lebih gemar kepada ajal, kematian. Kisah yang seterusnya adalah Al-Bara.
Sayyidina Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Siapa Sayyidina Al-Barra bin Malik Al-Ansari? Saudara pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, termasuk daripada yang berkhidmah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, maka ibu pada Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak ada benda apa yang saya nak bagi pada tuan. Saya bagikan benda yang paling harta yang saya sayang, yang ada pada saya berikan pada tuan, anak saya. Terserah tuan nak tempatkannya di mana. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai khadam atau khadim, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini ada adik-beradik lain, namanya Sayyidina Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Al-Barra ketika peperangan Tustar, maka sahabat mengatakan, Al-Barra, wahai Barra, kamu bersumpahlah dengan nama Allah, biar dalam peperangan Tustar kemenangan berpihak pada kaum muslimin, kerana kami telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Al-Barra bersumpah, mesti sumpahnya akan dipenuhi oleh Allah Taala. Kalau Al-Barra bersumpah dengan nama Allah, kemudian diminta pada Allah, mesti Allah akan bagi kat dia. Maka Sayyidina Al-Barra bin Malik Al-Ansari mengatakan, baik. Ketika dah sampai pada medan peperangan Tustar, maka sahabat kata, Bismillah Al-Barra. Maka Al-Barra mengatakan, ya Allah, saya bersumpah dengan namamu ya Allah, berilah kemenangan pada kaum muslimin, dan saya bersumpah dengan namamu ya Allah, matikanlah saya ya Allah, kerana saya nak menyusul kekasihmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peperangan tersebut yang syahid adalah Sayyidina Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hati tu akan ada ghairah untuk mati tu. Maka diberikan tamsil atau contoh oleh ulama. Seorang ayah dibawa anak dia masuk dalam kebun bunga. Kemudian anak ni dia tanya, ayah, kenapa orang-orang saleh cepat mati ayah? Kenapa orang-orang baik cepat mati? Kenapa orang-orang alim yang diterima oleh Allah cepat mati? Maka ayah ni kata, nak, sekiranya aku berikan pilihan pada engkau, bunga mana yang kau petik, maka bunga mana yang lebih awal engkau akan petik? Bunga yang cantik, wahai ayah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut, akan petik hamba-hamba Allah yang ada di atas muka bumi Allah, yang kalangan mereka yang paling cantik amalnya, maka itulah terdiri daripada orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang diterima ataupun orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan juga apa dirahmati oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maut, kematian bagi orang mukmin, al-atiyah, seperti hadiah yang termahal yang akan diberikan padanya. Bererti kematian bagi orang Islam itu bukan satu ketakutan, bahkan itu adalah satu hadiah. Kalau kita nak dibawa hadiah kepada kita, takkan kita lari kot. Dan diberikan kereta Mercedes, entah kereta Porsche dan sebagainya, takkan kita lari, oi kita mahal lari. Tak. Kita akan Masya Allah seronok. Bahkan kematian lebih gembira lagi berbanding diberikan kereta yang mahal. Kenapa perlu takut? Kalau nak berikan kereta yang mahal, kita tak sabar-sabar, bilalah nak bagi kereta mahal, bilalah nak dapat. Kenapa tak ada perasaan itu kepada kematian? Pelik kan? Cuba muhasabah, tengok apa saya cakap nanti. Tuan-tuan balik, tuan-tuan renung seorang-seorang. Kenapa aku takut mati Kalau nak berikan duit yang banyak, aku sanggup bertahun tunggu. Tapi kalau kematian, sedangkan kematian yang kekal, bahkan disebut oleh Nabi SAW hadiah, kenapa perlu aku takut? Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW berikan perumpamaan, banyak kali disebut, seperti janin yang duduk dalam perut lama, 10 bulan, ataupun 9 bulan atau 8 bulan. Dia duduk di dalam perut maknya bayi ni, kemudian bila dia keluar, dia akan nangis. Bila dia duduk dalam 10 bulan, dia rasa itu kehidupan dia. Bila dia keluar, dia akan tengok, Masya Allah, ternyata aku dah fikir itulah kehidupan aku. Ternyata dunia ni lebih luas daripada perut mak aku. Bila kita di dunia, kita akan nampak dunia tu luas kan. Bila kita mati nanti Kang, kita akan nampak Masya Allah luasnya akhirat. Aku fikir dunia ni dah besar, sebenarnya kecil macam perut mak aku dunia ni. Tak ada nilai apa pun. Begini luasnya akhirat. Kita akan nampak gitu nanti. Ini bukan saya sebut, tapi Nabi SAW yang sebut.
Bihadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, setelah membicarakan perihal zuhud di dunia, setelah itu adalah membicara soal mengenai pentingnya dalam kehidupan seorang itu memiliki kesabaran. Dikisahkan mengenai kisah Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullahu taala. Al-Imam Ali Zainul Abidin adalah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki puteri iaitu Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah ini dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Kemudian dinikahkan dengan Sayyidina Ali dapat anak. Ketika anak pertama lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Sayyidina Hasan dan Husain melahirkan 4 orang anak. 4 orang anak. Ketika hasil pernikahan, lahir anak yang pertama. Datang baginda. Dan baginda tanya, Ali dah dapat anak? Alhamdulillah. Anak lelaki? Alhamdulillah, anak lelaki baik. Dah berikan nama? Maka Sayyidina Ali kata, dah, saya dah berikan nama. Apa nama yang kamu bagi? Al-Harb. Sayyidina Ali suka perang. Maka Sayyidina Ali bagi nama pun perang juga. Dah, saya dah bagi nama. Apa nama? Al-Harb, perang. Maka Nabi SAW kata, jangan. Bagi Al-Hasan. Baik. Nabi SAW tak boleh buat apa lah. Tu Nabi tak boleh buat apa. Baik, Al-Hasan. Lahir anak yang kedua pula. Anak lelaki. Maka Nabi SAW tanya, dah lahir anak dah? Sayyidah Fatimah? Alhamdulillah, Sayyidah Fatimah, anakmu dah lahirkan. Putra ataupun anak lelaki. Alhamdulillah. Dah bagi nama? Dah ya. Dah. Apa yang diberikan nama? Al-Harb. Jangan. Nabi SAW. Sayyidina Ali fikir, pertama tak ada bagi Al-Harb. Nombor 2 Al-Harb. Maka Nabi SAW kata, wahai Ali, jangan. Kamu berikan Al-Husain. Anak yang ketiga meninggal ketika awal. Yang keempat adalah Ummul Kulthum. Ummul Kulthum ini dinikahkan dengan siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar dah tua dah. 50 lebih macam tu kot. Sayyidina Umar datang. Jumpa Sayyidina Ali. Ali, Ummul Kulthum solo lagi. Ummul Kulthum tak ada siapa nikah lagi? Belum lagi? Belum. Kenapa wahai Umar? Ada siapa-siapa? Bukan siapa-siapa, tak jauh, dekat je. Saya. Boleh tak kalau saya nak nikah puterimu? Saya tu fikir nak nikahkan dengan anak Ja'far. Ja'far ada anak. Saya nak nikahkan anak Ja'far dengan puteri saya Ummul Kulthum. Kata Sayyidina Ali. Kata Umar, jangan lah. Saya je lah. Ini bukan kacau daun maksud saya, bukan. Tak apalah, bagi kat saya je, kata Sayyidina Umar. Kerana saya mendengar Nabi SAW bersabda. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar ni. Saya telah dengar Nabi SAW bersabda, ketika di akhirat semua terputus, urusan saya semua terputus, 2 sahaja yang akan bersambung. Orang yang mengikutiku dan orang yang ada nasab denganku. Akan ada hubungan di akhirat. Yang lain semua tak akan ada hubungan dengan saya dah. Orang kafir, Quraisy, semua dah tak ada dah. 2 ni saja akan ada di akhirat. Kalau pertama dah, saya ni sahabat Nabi SAW. Saya dah ikut Nabi. Saya juang bersama dengan Nabi. Tapi yang kedua, segi nasab saya tak dapat. Saya kalau boleh nak keturunan dengan Nabi SAW. Kalau saya menikahi puteri engkau dan puteri engkau ibunya adalah puteri Nabi SAW, iaitu Sayyidah Fatimah, biar ada jalur pertalian keturunan ataupun zuriat ataupun tali darah tu biar sambung dengan Nabi SAW. Kalau boleh nikahkan. Maksudnya nikah tu bukan kerana nafsu, kerana wajah yang cantik, bukan. Nah, saya sebut 4 tadi. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah nikah. Sayyidah Fatimah telah melahirkan 4 orang anak. 4 orang zuriat. Daripada 4 zuriat ini telah melahirkan keturunan yang banyak adalah 2 orang ni. 2 orang anak lelaki awal. Hasan wal Husain. Hasan wal Husain. Dan di antara Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, di antaranya, saya tak sebut siapa di antaranya saya tak sebut. Di antaranya nikah ramai. Nikah banyak. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Ulama kata apa hikmahnya? Supaya mengembangkan, memperbanyakkan keturunan Nabi SAW. Sampai-sampai Sayyidina Ali, sampai-sampai Sayyidina Ali naik mimbar, khutbah. Siapa wahai lelaki yang ada anak,
tolong jangan nikahkan putri kamu semua anak perempuan dengan anak aku Hasan. Tolong jangan. Anak aku antara Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Maaf. Antara Sayyidina Hasan, tolong jangan. Kerana dia suka cerai. Kawin cerai. Tolong jangan. Maka kata mereka, tak apa. Satu saat pun tak apa. Walaupun Sayyidina Hasan nak cerai, kahwin satu saat tak apa. Biar kami tu ada sangkut paut dengan Nabi SAW. Dia kata, Sayyidina Ali jangan. Dia suka talak, jangan. Tapi ada satu isteri yang Hasan atau Husain tak ceraikan. Pernah dia tu time tidur, isteri dia tu ikat kaki, kemudian ikat kaki isterinya dengan ikat kaki Sayyidina Hasan atau Husain. Kemudian bangun tidur, Sayyidina Hasan atau Husain bangun tidur. Kenapa ikat? Isteriku, kenapa kau ikat? Yelah, nanti kau jatuh, aku boleh jatuh sekali. Kalau kau nak pergi mana kan, aku boleh pergi sekali. Kau jatuh nanti, pun aku jatuh sekali. Biar sekali-sekali ya. Contoh. Nah, Sayyidina Hasan dan Husain melahirkan zuriat Ahlul Bait yang begitu banyak. Nanti saya akan sebut amalan yang hadis mengenai minum kopi, selama mana bau mulut yang ada pada kopi menyebabkan Allah meminta pengampunan padanya. Itu saya sebut. Nah, nanti saya akan sebut sebab dia ada kerana keturunan Nabi SAW. Saya akan sebut nanti mengenai hadis itu. Kerana yang saya dengar adalah mimpi Al-Imam Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami bin Alawi. Saya dengar macam tu lah dekat live. Nanti saya urai. Nah, Hasan dan Husain ini lahirkan keturunan Ahlul Bait yang begitu ramai. Sayyidina Hasan dan Husain lahirkan keturunan Ahlul Bait yang begitu ramai. Lebih banyak adalah Sayyidina Husain. Mungkinlah Sayyidina Husain yang nikah banyak tu. Mungkin Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain telah melahirkan zuriat yang begitu banyak. Di antara keturunan Sayyidina Husain, di antara anak Sayyidina Husain adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Berarti Nabi SAW nikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahir 4 orang anak. Kemudian Hasan Husain. Husain ini nikah, kemudian nikah lahirkan anak lagi. Ibarat tak apa. Senang ya. Nabi SAW ada putri Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali, kemudian dapat 4 orang anak. Tadi saya sebut tadi, kemudian yang melahirkan keturunan banyak Hasan dan Husain, pertama dengan kedua Hasan dan Husain. Sayyidina Husain ini cucu Nabi SAW kan, Sayyidina Husain, atau anak Sayyidah Fatimah, anak Sayyidina Ali. Sayyidina Husain ini nikah, dapat anak dinamakan Ali. Macam nama bapaknya, dinamakan Ali. Berarti namanya adalah Ali Zainul Abidin. Zainul Abidin tambahan, namanya adalah Ali. Nah, Ali ini digelarkan Al-Imam. Al-Imam Ali Zainul Abidin. Termasuk daripada diselamatkan ketika peperangan Karbala. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir karang kitab Al-Bidayah wa Nihayah cerita mengenai Karbala. Karbala peperangan bantai, habis-habisan dibantai Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Nah, Al-Imam Ali Zainul Abidin ini banyak cerita Al-Imam Ali Zainul Abidin. Dan saya banyak kali saya cerita. Al-Imam Ali Zainul Abidin, tuan-tuan faham tengok cerita ni. Saya cerita mengenai sahabat punya pertalian pula. Saya cerita pula keturunan Sayyidina Abu Bakar, saya cerita pula. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. As-Sajjad ni jangan main-main. As-Sajjad tu jangan main. Kerana As-Sajjad tu apa makna? Banyak sujud. Maka diberikan gelaran ini gelak-gelak juga. Betul-betul saya cakap, bukan main-main. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Kadang saya tak mau sebut kerana ada isu. Kerana dah lama dah isu tu tak ada dah. Saya cerita balik. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. As-Sajjad tu apa dia? Orang yang banyak sujud pada Allah. Moga-moga insan yang ada nama As-Sajjad itu, dia tu dibimbing oleh Allah untuk banyak sujud kepada Allah. Amin. Amin. Nah, Al-Imam Ali Zainul Abidin, tuan-tuan tengok, renung cerita ni tengok. Satu hari tengah sedih. Al-Imam Ali Zainul Abidin cerita, telah datang kepadaku seorang yang wajahnya tampan, berpakaian serba hijau. Faham kalimat saya? Tuan-tuan dia renung balik sekali lagi. Oh iya kan Ustaz cerita. Wajah yang jernih, cerah, tampan, wajah handsome, berpakaian serba hijau, duduk di sampingku dan tanya, wahai cucu ataupun cicit Nabi SAW, kenapa sedih kamu?
Dia kata, adakah disebabkan kamu takut soal neraka ataupun kamu fikir mengenai soal akhirat? Tak ada, itu saya serahkan pada Allah. Apa itu, apa yang kamu risau? Saya risau, saya kena fitnah Abdullah bin Az-Zubair. Saya takut saya kena fitnah macam tu. Kenapa Abdullah bin Az-Zubair? Kita berhenti kat situ. Hadis tu berhenti kat situ je. Cerita tu berhenti kat situ. Nah, kita berbalik pada cerita lain pula. Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair kena fitnah apa? Kena fitnah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf. Kenal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf telah bunuh banyak ulama. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf. Ada yang mengatakan yang membariskan Al-Quran tu, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf setiap malam salat malam. Bagus punya orang. Salat malam tu tak pernah tinggal setiap malam. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf. Setiap malam tu baca Al-Quran. Boleh katakan lebih kurang 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari sekali khatam Al-Quran. Tapi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf banyak bunuh ulama. Hati tu ada jiwa zalim tak dibawa. Bukan saja membunuh ulama, hatta membunuh sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Az-Zubair, sahabat Nabi SAW. Nah, siapa Abdullah bin Az-Zubair? Abdullah bin Az-Zubair. Siapa Zubair ni? Zubair ini adalah Zubair bin Al-Awwam. Siapa Zubair bin Al-Awwam? Asyara mubasyara bil jannah. 10 top 10 manusia yang dijamin syurga oleh Allah meskipun di dunia. Zubair bin Al-Awwam. Siapa Zubair bin Al-Awwam? Zubair bin Al-Awwam adalah menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq nikah 2. Isteri pertama lahirkan Asma binti Abi Bakar. Nah, Asma binti Abi Bakar ni dinikahkan dengan Zubair bin Al-Awwam. Isteri yang kedua lahirkan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, isteri pertama lahirkan Asma. Lahirkan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar dinikahkan dengan Zubair bin Al-Awwam. Dapat anak Abdullah bin Az-Zubair. Ada sangkut paut tak dengan Nabi SAW? Adalah. Kerana Abu Bakar As-Siddiq adalah menantu, pak mentua kepada Nabi SAW. Berarti Abdullah bin Az-Zubair ada sangkut paut dengan Nabi SAW. Abdullah bin Az-Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf. Dia punya zalim, dia punya kejam, hati tak ada hati perut. Dia bunuh Hajjaj bin Yusuf. Setelah dibunuh secara salib. Salib digantung di tempat tinggi, bunuh. Kemudian dibiarkan selama beberapa hari. Lebih kurang 3 atau 4-5 hari macam tu. Riwayat yang kuat sebut 3 hari. 3 hari jenazah dibiar macam tu. Mayat dibiarkan, bayat. Tak kata dikafankan apa, tak, biar macam tu setelah bunuh 3 hari. Datang Asma, ibunya datang. Ketika ini Asma dah 100 tahun. Mata dah sirna dah, dah rabun dah, tak nampak dah. Panggil Hajjaj. Hajjaj, mana Hajjaj? Hajjaj datang. Tua bangka apa kau nak? Kau ngajar dia. Asma kata, saya tak nak apa, tolong turunkan anak saya. Lama dah anak saya ni. Anak saya dah mati. Kenapa 3, 4, 5 hari letak ni? Saya nak urus jenazah anak saya. Walaupun saya dah 100 tahun saya tak nampak. Ni anak yang saya paling sayang. Zuriat pertama yang saya lahir, tolong saya nak uruskan dia. Dengan tangan saya nak uruskan dia. Saya nak wangikan badan dia. Tolong turunkan dia balik. Maka Hajjaj kata, tua bangka kamu baliklah. Munafik ni aku nak turun. Memang tak. Ini Hajjaj bin Yusuf. Al-Imam Ali Zainul Abidin kata, saya risau terkena fitnah seperti Abdullah bin Az-Zubair. Saya takut, saya risau. Kata siapa? Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin pula siapa saya sebut tadi? Cicit Nabi SAW. Ayahnya cucu-cucu lah Nabi SAW, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain lahirkan Al-Imam Ali Zainul Abidin. Maka orang yang, berbalik pada cerita tadi, orang yang datang yang wajah yang berseri putih, dalam keadaan berjubah serba hijau, orang ni kata, wahai Imam Ali Zainul Abidin, kamu jangan risau. Bukankah kamu telah melihat orang yang berdoa kepada Allah tak dikecewakan oleh Allah? Iya kan? Apakah kamu melihat seorang yang berdoa kepada Allah akan dihampakan oleh Allah?
Bukankah Allah Ta'ala berfirman, barang siapa doa kepada Allah, Allah malu kalau mengosongkan tangannya? Oh iya, baik. Kamu kenal siapa? Tak kenal, aku tak kenal siapa engkau. Aku adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian hilang habis. Tak lah. Kenapa Nabi Khidir alaihi salam tu Nabi Khidir? Maka saya sebut tadi, pakaian serba hijau. Kerana Nabi Khidir tu pakaian serba hijau. Seorang ulama karang satu kitab, cerita perihal Nabi Khidir alaihi salam. Ulama khilaf, hidup tak hidup, ulama khilaf. Sampai lah ni, Nabi Khidir hidup tak hidup, khilaf. Tapi banyak orang saleh tu jumpa Nabi Khidir AS. Baik zaman sekarang, baik zaman Al-Imam Ali Zainul Abidin dan sebagainya. Tu biasa jumpa Nabi Khidir AS. Maka riwayat lebih kuat mengatakan Nabi Khidir AS tu masih hidup. Dan pada hadis yang sahih atau hadis yang hasan menyebut perihal Nabi Khidir AS adalah pakaian serba hijau. Pakaian hijau. Biasa tu duduk kat hutan, bukit-bukit. Tapi kalau tuan-tuan perempuan pergi bukit, pergi hutan, nampak, ui, ada orang pakai serban hijau lah. Pegang tongkat. Oh ni Nabi Khidir, Nabi Khidir. Balik jangan pergi cerita ke orang. Ui, aku jumpa Nabi Khidir lah. Tak. Kamu punya maqam, kamu punya kedudukan belum sampai. Kamu tu solat pun tak jaga. Maksiat berlunggu. Kemudian kamu layak nak jumpa Nabi Khidir. Memang dah lah. Tu Mamat mana ke dia jumpa? Geng mana tak tahu dia jumpa? Dia bubuh tu pula Nabi Khidir. Astagfirullah. Hadirin wal hadirat. Tuan-tuan dan juga mumpah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah Sayyidina Khadir radhiyallahu ta'ala. Dikisahkan dalam kitab Qisasul Awliya Illahi Ta'ala. Ketika Nabi SAW mempersiapkan sahabat untuk menuju pada ghazwah medan peperangan, dan ketika itu adalah dalam keadaan kemarau. Dan Nabi SAW telah mempersiapkan semua kelengkapan secara bekal dan secara baik, secara peralatan perang pada semua sahabat. Ketika ghazwah peperangan, sahabat nak menuju ketika dilengkapkan bekal oleh Nabi SAW. Dan biasa kalau sahabat susah, orang miskin, Nabi SAW akan letakkan sahabat tu di belakang. Strategi Nabi SAW, sahabat yang susah, kalau tak ada kenderaan, sahabat yang miskin tak ada kenderaan, peralatan mereka ala kadar, Nabi akan letak di belakang. Apa strategi Nabi? Kalau pihak musuh datang daripada belakang, mereka boleh tahan. Mereka boleh lontarkan panah, mereka boleh perang kat belakang tu, mereka boleh baling tombak daripada belakang. So serangan musuh daripada pihak lawan daripada belakang ni akan dijaga oleh orang-orang sahabat miskin, sahabat susah, sahabat miskin. Di antaranya adalah Khadir radhiyallahu anhu. Khadir radhiyallahu anhu ketika bergerak perang, dia ni dilupa untuk dibekalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lupa nak bagi bekal kat dia. Dan Sayyidina Khadir dengan pergi, dia kata, ya Allah, aku tak mengharap apa pun ya Allah. Aku serah pada engkau ya Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Zikir je. Nanti kan ketika akhir Dajjal turun, tak ada makanan. Ketika tu makan kita apa? Zikir lah. Tu jangan tipu daya kita tu ketika Dajjal bawa makan. Orang yang iman tak kuat tu, oh dia terima lah. Lapar dia tu. Tapi insyaAllah keturunan kita semua akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin. Maka Sayyidina Khadir mengatakan, ya Allah, aku hanya zikir ingat pada engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah diutus oleh Allah untuk jumpa tuan supaya berikan bekal pada Sayyidina Khadir. Kerana tuan telah lupa berikan bekal padanya. Oh iya ke? Baik. Nabi SAW panggil seorang sahabat, nah ini bekal, tolong berikan pada Sayyidina Khadir. Dan cakap pada Sayyidina Khadir, zikir yang dia tengah zikir itu akan menerangi, zikir itu akan memberikan cahaya yang begitu cahaya bersinar di dalam istana syurganya. Cerita pak dia macam tu. Baik. Maka sahabat ni pergi tengok Sayyidina Khadir tengah zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Khadir, nah, aku diutus oleh Nabi SAW berikan bekal pada engkau. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril jumpa Nabi SAW supaya peringat berikan bekal. Ya, alhamdulillah, Allahumma salli alaihi wasallam.
Apa kata Sayyidina Khadir? Ya Allah, Engkau tak lupa pada aku, ya Allah. Engkau ingat pada aku, ya Allah. Sepatutnya aku sebagai hamba yang kena ingat pada Engkau, ya Allah. Tapi Engkau ingat pada aku, ya Allah. Engkau tak lupa. Tolonglah aku, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Supaya aku tak lupa pada Engkau dan sentiasa ingat pada Engkau, ya Allah. Begitu ingatnya Engkau pada aku, ya Allah. Sepatutnya aku kena ingat, ya Allah. Bimbinglah, ya Allah. Supaya aku sentiasa ingat dan zikir padamu, ya Allah. Balik utusan ini, Nabi SAW tanya, kamu ketika bagi tadi, ketika kamu nak balik, kamu tengok langit tak? Tak tengok. Sekiranya kamu tengok langit, langit itu jadi cahaya kerana zikirnya Sayyidina Khadir radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Khadir mengatakan, ya Allah, Engkau ingat pada aku, ya Allah, bantu aku supaya sentiasa ingat pada Engkau, ya Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa ketika senang zikir pada Allah, ketika senang ingat pada Allah, maka ketika susah Allah akan ingat padanya. Saya sebut banyak kali, 3 perkara kita tak boleh elak. Pertama adalah benci manusia pada kita, tak boleh elak tau. Baik macam mana pun, saleh macam mana pun, ada je orang tak suka dengan kita. Yang kedua adalah kesusahan hidup, tak boleh elak. Berarti kita zikir ketika senang adalah supaya datang kesusahan tak boleh elak dimudahkan oleh Allah. Itu je sebenarnya. Ketiga benda yang kita tak boleh elak adalah ajal kematian. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, moga-moga urusan dunia dan akhirat kita, moga-moga kesemuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin ada yang masalah isteri, mungkin ada masalah hutang, mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah family. Moga-moga kita masalah yang dialami, moga-moga kesemuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Kita tak tahu amin siapa yang diterima oleh Allah, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis dah sampai sini. Nah, ada jemaah tanya kat saya mengenai bagaimana seorang syekh, bukan syekh, syekh ni itu adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, senang cerita itu. Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Abdullah Al-Haddad adalah seorang ulama yang lahir di kota Tarim atau Hadramaut, Yaman. Al-Imam Abdullah Al-Haddad adalah boleh dikatakan Imam Ghazali di zamannya. Imam Abdullah bin Haddad radhiyallahu anhu adalah boleh dikatakan Imam Ghazali di zamannya. Kenapa disebut Imam Ghazali di zamannya? Kerana begitu mahir ataupun begitu alim yang di zamannya tak melebihi yang ada pada kealiman Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Al-Imam Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami radhiyallahu anhu seorang alim dan termasuk Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu ada seorang yang buta, tak nampak mata. Kecil-kecil mata tak nampak dah. Tapi Allah Taala memberikan keistimewaan, mata hatinya tu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga banyak karangan kitab dikarang oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kalau kita baca karangan kitab, saya mengajar. Ada 2 kitab saya mengajar. 3 kitab saya mengajar. Karangan Abdullah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau kita baca seolah-olah kita tak sangka, biar betul ni yang tulis kitab ni orang buta ni. Oi, macam orang celek nampak aja tulis kitab. Di antaranya kita adalah Al-Hikam. Biasa Al-Imam Ibn Athaillah kan. Ini Al-Imam Abdullah Al-Haddad juga karang kitab Al-Hikam. Yang kedua adalah Risalah Muawana. Yang ketiga adalah kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Karangan ketiga-tiganya adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Abdullah Al-Haddad berpegangan mazhab seperti kita. Kerana Yaman negara teluk berpegangan mazhab macam kita, khususnya di Yaman, Hadramaut, pegangan mazhab Syafi'i. Akidah pun sama juga macam kita, Asy'ari dan Maturidi radhiyallahu ta'ala, sama juga. Dan Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala salah seorang yang mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya biasalah ulama mimpi